Satu ayat yang mengejutkan telah menggegarkan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, PBB. Malaysia bukan lagi hanya sebuah negara membangun di Asia. Itu adalah kesimpulan yang dicapai oleh seorang pegawai kanan yang dikenali dengan sikap tenang dan berpengalaman 30 tahun dalam PBB. Dewan Persidangan serta-merta menjadi sunyi sepi, wakil dari China dan Jepun bangkit dalam kemarahan. Ini adalah kenyataan bodoh yang mengabaikan peta dan sejarah. Walaupun itu benar, mengapa Malaysia? Namun, apabila pegawai kanan itu menyelak hanya satu muka surat dalam laporan mengenai hegemoni masa depan, delegasi dari 153 negara terkejut dan tenggelam dalam kesunyian. Apakah sebenarnya di Malaysia yang telah mengubah klasifikasi geopolitik selama 70 tahun? Saya akan menceritakan kebenaran yang mengejutkan itu sekarang. Saya Alexander. Saya seorang pegawai kanan di Ibu Pejabat PBB Eropah. Perkataan tenang dan berhati-hati sentiasa dikaitkan dengan nama saya. Ini karena selama hampir 30 tahun, saya telah menyelesaikan pelbagai krisis dalam dinamik sosial yang kompleks. Pada pagi itu, saya benar-benar terkejut. Saya tiba di pejabat seperti biasa pada pukul 8 pagi dan sedang menghirup secawan espresso. Tiba-tiba, notis kecemasan muncul di skrin komputer saya, laporan keputusan tinjauan penempatan staf baru. Saya membuka file itu tanpa disangka-sangka dan hampir menjatuhkan cawan kopi saya. Tempat pertama, Malaysia. Tempat kedua, Jerman. Tempat ketiga, Kanada. Saya tidak percaya apa yang saya lihat. Kedudukan ini tidak pernah berubah dalam 30 tahun. Negara-negara barat utama seperti Amerika Syarikat, Switzerland, United Kingdom, dan Perancis sentiasa mendominasi tempat teratas. Namun, kini Malaysia di tempat pertama dengan undian yang sangat besar, secara tidak sadar, saya membuka semula laporan itu 3 kali. Tetapi, kejutan itu tidak berakhir di situ. Hanya 10 menit kemudian, satu lagi laporan kecemasan tiba. Kali ini, ia adalah dokumen dari Kementerian Luar Negeri. Jantung saya hampir berhenti apabila melihat tajuknya. Kenyataan diplomatik serentak oleh 70 negara membangun, menjadikan Malaysia rakan kerjasama keutamaan utama. Tangan saya menggeletar. Apabila saya membuka dokumen itu, ia penuh dengan kandungan yang tidak dapat dipercayai. Kenya, Ethiopia, Vietnam, Bolivia, Bangladesh, negara-negara membangun di Afrika, Asia, dan Amerika Latin beramai-ramai mengumumkan bahwa mereka akan meninggalkan rangka kerja-kerjasama G7 atau G20 sedia ada dan mengutamakan kerjasama dua hala dengan Malaysia. Ini bukan sekadar basa-basi diplomatik. Ini adalah rancangan konkret yang termasuk pengagihan semula belanjawan kerjasama dan pelarasan keutamaan proyek bersama. Saya segera menghubungi pasukan sistem maklumat, sahkan semula kedua-dua laporan itu. Kita perlu menyiasat kemungkinan ralat data. Jawaban yang kembali 30 menit kemudian adalah jelas. Tiada ralat, semua data adalah tepat. Saya bersandar di kerusi, memandang siling. Dua fenomena yang bebas aspirasi kaki tangan dalaman PBB dan strategi diplomatik negara-negara membangun kedua-duanya bergerak ke arah yang sama. Ini tidak mungkin kebetulan. Apa sebenarnya yang berlaku di Malaysia? 30 tahun pengalaman dan pengetahuan saya terasa sia-sia. Bagaimana negara Asia kecil ini boleh menghasilkan fenomena aneh seperti ini, kepala saya kusut. Tetapi satu perkara yang pasti, ini adalah misteri yang mesti dibongkar. Tiba-tiba, pintu pejabat saya dibuka kasar, dan seorang wanita muda masuk sambil tercungap-cungap. Isabella, salah seorang pembantu saya. Dia seorang idealis yang bersemangat dalam usia awal 30-an. Kami sering berbeza pendapat, tetapi kali ini, semangat yang menyala di matanya luar biasa. Tuan Pengarah, Tuan sudah lihat, kan? Kedua-dua laporan itu, suaranya bergetar karena teruja. Saya menjawab sehabis tenang. Sudah, tapi bertenang. Ini mungkin hanya fenomena sementara. Sementara, Tuan. Isabella meletakkan kedua tangannya di atas meja saya dan merenung saya. Tuan Pengarah, ini bukan sekadar trend. Fenomena ini menunjukkan masa depan PBB, bahkan masa depan komuniti antarabangsa. Saya menggeleng. Isabella, kamu terlalu emosional. Saya tahu generasi muda teruja,
dengan budaya Malaysia mungkin kerana film atau makanan viral. Tetapi, adakah kamu fikir itu boleh mengubah dasar luar? Tuan Pengarah tidak faham. Suara Isabella merendah. Saya melawat Malaysia tahun lepas. Di sana, saya melihat harapan. Bukan sekadar pertumbuhan ekonomi atau kemajuan teknologi. Mereka menunjukkan jalan lain yang patut diambil oleh manusia. Saya meletakkan pen saya dan merenungnya. Jalan lain? Apa maksud kamu? Tuan Pengarah, Malaysia pernah menjadi negara penerima bantuan. Mereka tahu apa itu penderitaan. Mereka tahu apa itu keputusasaan. Itulah sebabnya cara mereka bekerja sama dengan negara-negara membangun sama sekali berbeza daripada Barat. Mereka tidak memandang rendah. Mereka melihat kita setaraf. Saya tidak suka kata-katanya. Ia kedengaran seperti kisah dongeng. Isabella, hubungan antara bangsa tidak seromantik itu. Pada akhirnya, yang penting adalah kuasa dan kepentingan. Isabella menghela nafas panjang. Tuan Pengarah akan faham suatu hari nanti, walaupun bukan sekarang. Selepas dia meninggalkan pejabat, saya sekali lagi melihat laporan itu. Tetapi kata-katanya terus bermain di kepala saya. Jalan lain. Setaraf. Saya menggeleng. Dalam 30 tahun saya memerhati komuniti antarabangsa. Idealisme sedemikian tidak pernah berfungsi dalam realiti. Tetapi mengapa? Sudut hati saya tidak tenang. Mungkinkah saya terlepas pandang sesuatu yang penting? Petang itu, sampul surat tebal dihantar ke pejabat saya. Ia bertanda sulit dengan cop Kementerian Luar Negeri. Saya membuka sampul surat itu dan memutuskan untuk membacanya dengan lebih teliti. Berbeza dengan kenyataan ringkas yang saya terima sebelumnya, ini adalah laporan analisis terperinci. Sebaik sahaja saya melihat halaman pertama, saya tergamam sepenuhnya. Tajuknya berbunyi, Analisis Kenyataan Diplomatik Serentak 70 Negara Membangun, menilai kemungkinan penstrukturan semula orde antarabangsa. Tangan saya bergetar. Saya perlahan-lahan menyelak dan mula membaca. Semakin saya membaca, semakin banyak kandungan yang tidak dapat dipercayai muncul. Kenyataan Menteri Luar Kenya, kami akan mengutamakan kerjasama dengan Malaysia mulai sekarang. Rangka kerja kerjasama sedia ada dengan negara-negara G7 akan dikaji semula. Pengumuman Kementerian Kerjasama Pembangunan Ethiopia. Kami telah memutuskan untuk menanda aras model pembangunan Malaysia dan memperuntukkan 30% daripada belanjawan negara untuk proyek bersama dengan Malaysia. Delegasi Perdana Menteri Vietnam. Malaysia adalah rakan strategik kami yang paling penting. Kami mengutamakan mereka berbanding Amerika Syarikat atau China. Deklarasi Presiden Bolivia. Malaysia adalah satu-satunya negara maju yang memahami kami. Bangladesh, Tanzania, Peru, Indonesia senara itu tidak berkesudahan. Negara-negara membangun di Afrika, Asia, dan Amerika Latin bersatu suara menyeru nama Malaysia. Di tengah-tengah dokumen itu, terdapat lampiran tindak balas yang terkejut dari Jabatan Negara Amerika Syarikat dan Kementerian Luar China. Amerika Syarikat telah memanggil mesyuarat tindakan kecemasan. Dan China telah mula mengkaji semula proyek satu jalur satu jalan mereka. Saya rebah di kerusi dan memandang siling. Ini bukan sekadar ledakan budaya. Ini adalah perubahan asas dalam orde antarabangsa. Fikirkanlah, orde antarabangsa berpusatkan Barat yang telah dikekalkan selama lebih 70 tahun sejak Perang Dunia Kedua. Sistem perikatan yang diketuai oleh Amerika Syarikat. Struktur kerjasama ekonomi yang diwakili oleh G7 dan G20, semuanya bergoyang. Dan di tengah-tengah semua itu adalah Malaysia, sebuah negara dengan populasi lebih 30 juta. Saya menutup dokumen itu dan melihat keluar tingkap. Langit mendung di luar. Kepala saya kusut. Mengapa? Mengapa negara-negara membangun memilih Malaysia, bukannya Amerika Syarikat, China, atau Eropa? Apa yang boleh ditawarkan oleh Malaysia kepada mereka? Dari segi saiz ekonomi, ia kurang daripada seperempat Amerika Syarikat. Dari segi kuasa ketenteraan, ia tidak dapat dibandingkan dengan China. Pada masa itu, satu ayat yang tertulis di halaman terakhir dokumen itu menarik perhatian saya. Ia adalah kandungan temu bual tidak rasmi dengan seorang diplomat Kenya. Malaysia memahami penderitaan kami. Mereka juga pernah miskin seperti kami, pernah mengalami konflik, dan pernah menerima bantuan. Jadi,
Mereka tidak mengasihani kami. Mereka melihat kami sebagai rakan kongsi yang setara. Saya membaca ayat itu berulang kali. Memahami penderitaan, rakan kongsi setara. Kata-kata ini nampaknya mengandungi makna yang penting. Tiba-tiba, telepon pejabat saya berdering dari pejabat Setiausaha Agung. Alexander, naik sekarang. Ada mesyuarat kecemasan. Saya segera mengemas dokumen dan menuju ke pejabat Setiausaha Agung. Di dalam lift, saya berpikir, saya tidak boleh berpaling daripada masalah ini. Banyak eksekutif sudah berkumpul di bilik mesyuarat. Setiausaha Agung membuka mulutnya dengan wajah yang serius. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang Anda semua tahu, kita berhadapan dengan situasi yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Perubahan dalam aspirasi kaki tangan dalaman PBB dan peralihan dalam dasar luar negara-negara membangun kedua-dua fenomena ini berlaku serentak. Bilik mesyuarat sunyi sepi. Kita mesti menyiasat secara menyeluruh punca fenomena ini. Setiausaha Agung memandang saya. Anda akan mengetuai pasukan penyiasat, pergi terus ke Malaysia, dan bongkar misteri ini. Masa depan PBB bergantung pada isu ini. Saya mengangguk. Tiada pilihan lain. Saya sendiri mesti pergi ke Malaysia dan membongkar dua misteri ini. Sebelum berlepas, saya mengadakan temu bual individu dengan kaki tangan muda yang memohon untuk bertugas di Malaysia. Pasukan penyiasat termasuk Victor dari Perancis, Rafael dari Spanyol, dan Carol dari Brazil, anak-anak muda berbakat dari pelbagai negara. Saya ingin mendengar sendiri mengapa mereka begitu mahukan Malaysia. Yang pertama masuk ke bilik adalah seorang wanita muda dari Perancis, lulusan pengajian pembangunan antarabangsa dari Universiti Sorbonne. Saya bertanya kepadanya, mengapa Malaysia? Bukan tempat seperti New York atau Geneva? Dia berpikir sebentar, kemudian menjawab dengan suara yang jelas. Tuan Pengarah, saya belajar bahwa nilai asas PBB adalah menyelesaikan masalah manusia. Dan saya percaya bahwa di era ini, Malaysia adalah negara yang paling realistik dan paling inovatif dalam merealisasikan nilai itu. Secara khususnya, bagaimana kamu berpikir demikian? Teknologi Malaysia bukan sekadar alat untuk menjana wang. Mereka menggunakan teknologi sebagai alat untuk membawa kehidupan yang lebih baik kepada manusia. Menggunakan kecerdasan buatan untuk meramalkan bencana, menghantar bekalan bantuan ke zon bencana dengan drone, dan menjaga pesakit terpencil dengan IoT. Inilah yang saya mahu lakukan di PBB. Matanya bersinar. Dari pandangan itu, saya membaca keyakinan yang mendalam, bukan sekadar kegairahan. Seterusnya, seorang lelaki muda dari Jerman masuk, lulusan kejuruteraan dari University Berlin. Anda seorang jurutera. Mengapa memohon ke PBB? Saya berpikir bahwa teknologi sahaja tidak boleh mengubah dunia. Menetapkan arah tuju teknologi adalah penting, dan Malaysia tahu arah tuju itu dengan tepat. Apa maksud kamu? Dia menggenggam penumbuknya. Saya mengkaji sejarah Malaysia. Bagaimana sebuah negara yang dahulunya sebahagian daripada negara membangun dalam tahun 50-an, 60-an boleh mencapai status sekarang. Mereka menjadikan yang mustahil menjadi mungkin. Bangkit dari ekonomi berasaskan komoditi kepada kuasa teknologi, dari tiada apa-apa, dan dalam proses itu, mereka belajar tentang ketahanan dan semangat gotong royong. Saya mahu mempelajari itu. Saya mahu menggunakan tenaga itu untuk menyelesaikan masalah manusia. Suaranya meninggi. Rafael juga memasuki bilik temu bual. Saya bertanya kepadanya, Rafael, kamu lulusan Harvard, seorang yang mempunyai masa depan yang cerah. Mengapa kamu begitu bersemangat untuk pergi ke Malaysia? Rafael berdiam diri seketika sebelum membuka mulut. Tuan Pengarah, saya berasal dari Spanyol. Spanyol pernah menguasai dunia. Tetapi sekarang, kami terperangkap dalam kemuliaan masa lalu. Dia melihat keluar tingkap. Malaysia berbeza. Mereka melihat masa depan, bukan masa lalu. Mereka tidak memonopoli kejayaan mereka. Mereka berusaha untuk berkongsi dengan negara lain. Laporan proyek pembangunan Malaysia yang saya lihat sangat menakjubkan. Mereka benar-benar membantu negara-negara membangun untuk menjadi berdikari. Selepas temu bual, saya kembali ke pejabat dan berpikir dengan mendalam. Kisah anak-anak muda ini bukan sekadar emosi atau trend. Mereka melihat sesuatu yang asas. Menyelesaikan masalah manusia. Nilai asas PBB.
Kata-kata ini berputar di kepala saya. Saya telah bekerja di PBB selama beberapa dekad, tetapi saya berasa seolah-olah saya telah melupakan nilai-nilai itu dalam mesyuarat, laporan, dan pengiraan politik. Tetapi anak-anak muda ini berbeza. Mereka masih percaya pada nilai itu, dan mereka mahu melihat nilai itu direalisasikan di Malaysia. Buat pertama kalinya, saya berasa malu. Saya pikir, pengalaman 30 tahun saya mungkin lebih cetek daripada pandangan murni anak-anak muda ini. Akhirnya, hari keberangkatan tiba. Pasukan penyiasat menaiki pesawat dari lapangan terbang Charles de Gaulle di Paris ke Clia. Penerbangan yang panjang selama 12 jam. Di dalam pesawat, saya masih mempunyai sedikit keraguan. Apa yang akan saya temui di Malaysia? Mungkinkah semua ini keterlaluan? Saya melihat awan di luar tingkap, termenung. Selepas 12 jam, pesawat mendarat di lapangan terbang antarabangsa KLIA. Saya melihat lapangan terbang dari luar tingkap, dan pada saat itu, saya menerima kejutan pertama. Lapangan terbang itu sama sekali berbeza daripada apa yang saya bayangkan. Saya menjangkakan lapangan terbang antarabangsa biasa, tetapi Clia berbeza. Perkara pertama yang saya rasai apabila keluar dari pesawat adalah kecekapan yang menakjubkan. Pemeriksaan imigresen adalah automatik, dan hampir tiada masa menunggu. Bagasi kami sudah keluar sebelum kami sampai di lobi ketibaan. Namun, yang lebih mengejutkan ialah keprihatinan manusia yang dapat dirasai di mana-mana di lapangan terbang. Jika ada penumpang yang sesat, kaki tangan akan mendekati dan membantu, bukan sahaja dalam bahasa Malaysia atau Inggris, tetapi juga fasih dalam bahasa Perancis dan Sepanyol. Victor berbisik. Ia mengagumkan. Tetapi bukankah ia sama seperti Singapura atau Dubai? Tetapi pikiran saya berbeza. Ini bukan sekadar kecekapan. Ini adalah gabungan sempurna antara teknologi canggih dan keprihatinan manusia. Rasanya seperti mengalami lapangan terbang masa depan selangkah lebih awal. Di dalam kereta yang menuju ke Kuala Lumpur dari lapangan terbang, saya sekali lagi terkejut dengan pemandangan di luar tingkap. Bangunan pencakar langit menjulang tinggi, tetapi di antara bangunan-bangunan itu, tradisi yang indah dan taman-taman yang menghijau disusun secara harmoni. Moderniti dan tradisi, bandar dan alam semula jadi, wujud bersama. Apa itu? Saya bertanya kepada pemandu. Menara Petronas, Tuan. Ia adalah ikon Kuala Lumpur. Saya melihat menara berkembar yang menjulang tinggi di tengah-tengah bandar. Walaupun dikelilingi oleh bangunan, kehijauan yang rimbun menyelubungi bandar itu. Karl berkata, ia lebih besar daripada yang saya sangka, tetapi nampaknya lebih kecil daripada San Francisco atau Rio. Saya tidak berkata apa-apa. Saiz tidak penting. Terdapat tenaga istimewa yang mengalir di bandar ini. Ketika kereta melalui pusat bandar, saya kagum dengan sistem lalu lintas. Walaupun ini adalah metropolis yang kompleks, kereta bergerak dengan teratur, lampu isyarat tepat, dan pengangkutan awam berjalan mengikut jadwal. Saya teringat Paris kesesakan yang padat, kereta api bawah tanah yang sering lewat. Sistem lalu lintas Malaysia sama sekali berbeza. Kami tiba di hotel pada waktu petang. Selepas mendaftar masuk dan memasuki bilik, saya berdiri di tepi tingkap dan melihat pemandangan malam Kuala Lumpur berjuta-juta lampu bersinar. Bangunan pencakar langit di sepanjang Sungai Klang, jambatan yang melintasinya, dan banjaran bukit yang kelihatan di kejauhan. Semuanya bergerak seperti satu organisme gergasi. Saya sadar, image yang saya pegang tentang Malaysia adalah salah sama sekali negara Asia kecil. Kata-kata ini terlalu tidak mencukupi untuk menggambarkan Malaysia. Ini adalah tempat di mana canggih dan tradisi, kecekapan dan keprihatinan, individu dan komuniti berharmoni. Dan keharmonian itu bukan sekadar fisikal. Saya merasakan falsafah yang lebih mendalam menembusi segalanya. Saya berbaring di katil dan berpikir, esok, penyiasatan sebenar akan bermula. Adakah saya akan dapat menemui wajah sebenar negara ini? Keesokan harinya, kami melawat pejabat PBB Malaysia di Kuala Lumpur. Ini adalah tempat yang menguruskan pelbagai proyek kerjasama antara Malaysia dan PBB. Apabila kami tiba di pejabat, kaki tangan tempatan menyambut kami dengan mesra. Mata mereka penuh dengan semangat. Kami dibawa ke bilik mesyuarat
dan mula mendengar penjelasan mengenai proyek kerjasama antara bangsa Malaysia. Persembahan itu dikendalikan oleh seorang penyelidik wanita bernama Siti Aisyah. Selamat datang. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana teknologi inovatif Malaysia digunakan untuk menyelesaikan masalah manusia. Proyek pertama ialah sistem ramalan bencana menggunakan kecerdasan buatan AI. Sistem ini menganalisis data satelit, maklumat iklim, dan petunjuk ekonomi secara bersepadu untuk meramalkan kawasan berisiko kebuluran terlebih dahulu. Ini membolehkan kami bertindak sebelum krisis makanan berlaku. Ia kini diuji coba di 15 negara Afrika. Yang kedua ialah sistem bantuan bencana menggunakan drone. Drone digunakan untuk menghantar obat-obatan dan makanan ke kawasan yang terputus hubungan akibat gempa bumi atau banjir. Sebuah drone boleh mengangkut 100 kg bekalan sehari. Ia telah membuktikan keberkesanannya di Nepal dan Filipina. Yang ketiga ialah sistem teleperubatan menggunakan IoT. Walaupun di kawasan terpencil tanpa dokter, keadaan pesakit boleh dipantau dalam masa nyata, dan diagnosis serta preskripsi boleh diterima dari jauh. Di kawasan luar bandar Bangladesh, sistem ini telah menyelamatkan ratusan nyawa. Persembahan Siti Aisyah berterusan. Sistem penulenan air menggunakan tenaga surya. Teknologi pertanian pintar, pusat pendidikan bergerak. Setiap satu adalah inovasi yang menakjubkan. Tetapi perkara yang lebih mengejutkan saya adalah seterusnya. Siti Aisyah berhenti bercakap, memandang kami, dan berkata, "Mungkin Anda mempunyai soalan ini. Mengapa Malaysia membangunkan teknologi seperti ini? Adakah ia menguntungkan?" Bilik mesyuarat menjadi sunyi. Siti Aisyah menyambung, "Jujur saya katakan, keuntungan ekonominya tidak besar. Kebanyakan proyek ini dijalankan secara bukan berasaskan keuntungan. Jadi, mengapa kita melakukannya?" Dia memancarkan sekeping gambar di skrin. Ia adalah gambar kanak-kanak yang kelaparan di sebuah kampung di Afrika, tersenyum ceria selepas menerima makanan yang dihantar oleh drone. Ini adalah jawabannya. Suara Siti Aisyah bergetar. "Teknologi kami bukan lagi milik kami sahaja. Ia adalah untuk kanak-kanak di seberang dunia, untuk pesakit yang menderita, dan untuk semua orang yang mengimpikan dunia yang lebih baik." Pada saat itu, saya terkejut. Saya merasakan dada saya panas. Siti Aisyah menyambung kata-katanya. Malaysia 70 tahun yang lalu adalah salah satu negara yang bergelut dengan pembangunan pasca kemerdekaan. Generasi datuk nenek kami mengalami kesusahan. Kami tahu apa itu kemiskinan dan betapa dahsyatnya penyakit. Karena kami mengingati kesakitan itu, kami tidak boleh berpaling daripada penderitaan negara lain. Bilik mesyuarat diselubungi suasana khusyuk. Victor dan Karl tidak lagi menunjukkan ekspresi sinis. "Inilah cara Malaysia bekerja sama dengan negara-negara membangun," kata Siti Aisyah. "Kami tidak mengasihani mereka. Kami tahu bahwa mereka adalah refleksi masa lalu kami. Jadi, kami berjalan bersama mereka." Setaraf, persembahan berakhir, dan tiba masa soal jawab. Saya mengangkat tangan. "Saya ada satu soalan. Apakah kuasa pendorong di sebalik proyek-proyek ini? Adakah dasar kerajaan atau strategi syarikat?" Siti Aisyah tersenyum. "Bukan kedua-duanya. Ia datang dari hati rakyat Malaysia. Kami mempunyai konsep budi bahasa dan semangat muhibah. Ia adalah hati yang merasakan penderitaan orang lain seperti penderitaan sendiri. Dan kami juga mempunyai kekuatan untuk bangkit daripada kesusahan sejarah kami. Kekuatan dan harapan yang lahir daripada penderitaan sejarah. Kedua-dua ini bergabung dan menjadi kuasa pendorong di sebalik semua aktiviti kami." Mesyuarat berakhir, dan kami meninggalkan pejabat. "Isabella, kamu betul. Saya dapat membayangkan wajahnya yang terkejut. Tuan Pengarah, Malaysia bukan sekadar teknologi. Mereka mempunyai sesuatu yang istimewa. Kemanusiaan dan pengorbanan itulah kekuatan sebenar mereka." Malam itu, saya kembali ke hotel dan menulis email kepada Isabella di Paris. Tidak, sebenarnya, saya menulis dengan perasaan bercakap dengan idealis yang pernah saya tentang. "Kamu betul. Malaysia mempunyai potensi dan keikhlasan yang jauh lebih besar daripada yang saya sangka. Saya melihat harapan di sini, yang melangkaui sekadar teknologi, harapan untuk kemanusiaan." Suara saya bergetar kerana teruja.
Saya merasakan 30 tahun pengalaman saya runtuh, tetapi itu bukan perasaan yang buruk. Saya gembira karena saya sedang mempelajari sesuatu yang baru. Beberapa hari kemudian, kami diberi peluang istimewa. Pegawai kerjasama pembangunan dari Kenya dan Ethiopia melawat Malaysia untuk melihat proyek-proyek itu, dan kami dibenarkan untuk menyertai mereka melawat tapak. Amina, pegawai kerjasama pembangunan dari Ethiopia, menyertai pasukan kami. Dia seorang wanita bersemangat berusia pertengahan 40-an. Kami bersama-sama melihat kes-kes proyek kerjasama pembangunan yang dilaksanakan oleh Malaysia di Ethiopia dan Kenya melalui rekaman video dan laporan lapangan yang disediakan oleh pihak Malaysia. Kami berkumpul di bilik mesyuarat dan mula mendengar persembahan daripada wakil proyek Kenya, Kenneth, seorang pegawai kanan dari Kementerian Luar Kenya, memperkenalkan Pusat Teknologi Pertanian Malaysia melalui persidangan video. Beliau adalah seorang veteran yang telah bekerja dalam bidang diplomasi selama lebih 20 tahun. Selamat datang. Ini adalah pusat yang ditubuhkan 3 tahun lalu dengan bantuan Malaysia. Skrin menunjukkan kemudahan pertanian modern, teknologi ladang pintar, sistem pengairan penjimatan air, peralatan analisis tanah. Tetapi yang lebih mengagumkan ialah petani Kenya sendiri mengendalikan teknologi ini. Pakar Malaysia ditempatkan di sini selama 2 tahun dan mengajar petani kami, jelas Kenneth. Mereka tidak hanya memasang mesin dan pergi. Mereka mengajar kami segalanya supaya kami boleh mengurus dan membangunkan sendiri. Video itu menunjukkan seorang petani Kenya menanam tomato. Dia dengan bangganya menunjukkan ladangnya. Terima kasih kepada teknologi ini, hasil tuaian saya meningkat 5 kali ganda. Kini saya boleh menghantar anak-anak saya ke sekolah. Wajahnya penuh harapan. Selepas persembahan, saya bertanya kepada Kenneth, Kenya telah lama bekerja sama dengan Amerika Syarikat, United Kingdom, dan China. Bagaimana kerjasama dengan Malaysia berbeza? Kenneth berpikir sejenak, kemudian perlahan-lahan membuka mulutnya. Amerika Syarikat memberi kami uang, banyak uang, tetapi mereka memandang rendah kepada kami. Bagi mereka, kami hanyalah negara miskin yang memerlukan bantuan. Dia melihat keluar tingkap. China membina infrastruktur untuk kami. Jalan raya, pelabuhan, bangunan. Ia mengagumkan. Tetapi mereka tidak mendengar pendapat kami. Mereka membina apa yang mereka mahu, dan yang tinggal untuk kami hanyalah hutang. Dia memandang kami, tetapi Malaysia berbeza. Malaysia memandang mata kami. Dada saya panas mendengar kata-katanya. Rakyat Malaysia bercakap dengan kami pada paras yang sama. Mereka bertanya kepada kami, apa yang kamu perlukan? Apa impian kamu? Dan mereka benar-benar mendengar jawaban kami. Suara Kenneth bergetar. Yang paling penting ialah Malaysia pernah berada dalam kedudukan yang sama seperti kami pada masa lalu. 70 tahun yang lalu, Malaysia juga sedang bergelut. Mereka terpaksa menerima bantuan. Jadi, Malaysia memahami penderitaan kami. Mereka tidak mengasihani kami. Mereka melihat kami sebagai rakan kongsi yang setara. Dia tersenyum. Rakyat Malaysia tidak memberi kami ikan. Mereka mengajar kami cara memancing. Dan yang lebih penting, mereka percaya bahwa kami boleh berdiri sendiri. Kepercayaan itu telah mengubah kami. Saya terkejut mendengar kata-kata Kenneth. Inilah jawabannya. Inilah sebab mengapa negara-negara membangun memilih Malaysia. Victor dan Carl tidak lagi menunjukkan ekspresi sinis. Wajah mereka menunjukkan ekspresi berfikir yang mendalam. Seterusnya, Amina memperkenalkan proyek Ethiopia. Ia adalah persembahan mengenai pusat perubatan yang disokong oleh Malaysia. Pusat ini merawat lebih 10.000 pesakit setahun. Terima kasih kepada sistem teleperubatan Malaysia, kami boleh berunding dalam masa nyata dengan pakar di ibu negara. Amina berkata kepada kami, Malaysia istimewa. Mereka tidak lupa bahwa mereka juga pernah miskin pada masa lalu. Pada tahun 1950-an, Malaysia lebih miskin daripada Ethiopia. Tetapi mereka bangkit, dan kini mereka membantu kami. Mereka memberi kami harapan. Harapan bahwa kami juga boleh berjaya. Apabila lawatan lapangan berakhir dan kami kembali ke hotel, Victor mengetuk pintu bilik saya. Carl juga bersamanya.
Alexander, Victor menundukkan kepalanya. Kami salah. Malaysia benar-benar berbeza. Karl berkata, maafkan keangkuhan kami. Kami terperangkap dalam prejudis dan tidak dapat melihat kebenaran. Saya menepuk bahu mereka. Kita semua belajar. Selepas kembali ke Kuala Lumpur, kami melawat semula Institut Penyelidikan Teknologi Canggih Malaysia untuk agenda rasmi terakhir kami. Kali ini, untuk mendengar penjelasan teknikal yang lebih mendalam, Ketua Institut itu menyambut kami. Selamat datang. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda teknologi masa depan yang sedang kami bangunkan. Kami mula-mula dibawa ke makmal air. Ini adalah sistem pertanian penjimatan air yang membolehkan pertanian di padang pasir atau kawasan kering. Ia boleh mengurangkan penggunaan air sebanyak 90% berbanding kaedah konvensional. Victor bertanya dengan berhati-hati. Tetapi sistem seperti ini mahal, bukan? Bolehkah negara miskin menanggungnya? Penyelidik itu menjawab, soalan yang baik. Kami mereka bentuknya dengan mengambil kira kos sejak awal. Ia menggunakan bahan-bahan yang mudah didapati secara tempatan dan mudah diselenggara. Dan kami menawarkan teknologi ini secara percuma. Karl bertanya dengan terkejut. Percuma? Bagaimana dengan paten? Kami tidak menuntut paten untuk teknologi seperti ini. Ini adalah isu yang berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia. Seterusnya ialah makmal sistem teleperubatan. Sistem ini berfungsi walaupun di kawasan di mana internet tidak stabil. Ini karena kami menggunakan komunikasi satelit dan meminimumkan data. Karl bertanya lagi, bagaimana dengan perlindungan data pribadi, risiko penggodaman? Kami menyulitkan data dengan teknologi blockchain dan menggunakan kaedah penyimpanan yang diedarkan, dan ia direka untuk mematuhi undang-undang perlindungan data pribadi setiap negara. Kami terus melawat beberapa makmal lain, sistem tenaga boleh diperbaharui, platform pendidikan mudah alih, ramalan bencana. Semua teknologi mempunyai satu persamaan, ia bertujuan untuk menyelesaikan masalah manusia. Apabila lawatan hampir berakhir, seorang saintis muda mendekati kami. Dia kelihatan berusia lewat 20-an, dan matanya penuh dengan semangat. Maaf, boleh saya tanya satu soalan? Dia bertanya. Tentu, jawab saya. Apa pendapat Anda tentang teknologi kami? Sila beritahu saya dengan jujur. Victor teragak-agak, kemudian membuka mulutnya. Ia mengagumkan, tetapi jujur, saya rasa ia tidak sempurna. Terdapat banyak perkara yang perlu diperbaiki. Saintis muda itu mengangguk. Betul, teknologi kami tidak sempurna. Masih banyak masalah yang perlu diselesaikan. Dia melihat keluar tingkap, tetapi kami tidak boleh berputus asa, karena kami telah melihat sesuatu. Apa? Tanya saya. Dia memandang kami. Air mata bergenang di matanya. Tahun lepas, saya melawat sebuah kampung di Kenya untuk memasang sistem penulenan air yang kami bangunkan. Di sana, saya bertemu dengan seorang gadis berusia 5 tahun. Setiap hari, dia berjalan 10 kilometer untuk mendapatkan air. Air yang kotor, tetapi itulah satu-satunya air yang dia ada. Suaranya bergetar. Pada hari kami memasang sistem penulenan air, dia minum air bersih buat kali pertama. Saya tidak akan lupa pandangan matanya. Ada harapan dalam pandangan itu. Dia menggenggam penumbuknya. Itulah sebabnya kami teruskan. Walaupun teknologi kami tidak sempurna, jika ia boleh memberi harapan kepada jutaan kanak-kanak seperti dia, kami tidak boleh berhenti. Bilik mesyuarat menjadi sunyi. Pada saat itu, saya sadar. Teknologi Malaysia bukan sekadar teknologi. Ia adalah kasih sayang cinta, kasih sayang. Cinta kepada orang yang tidak dikenali di seberang dunia. Air mata juga bergenang di mata Victor dan Karl. Mereka tidak lagi sinis. Ketika kami meninggalkan Institut Penyelidikan, Victor berkata kepada saya, Alexander, kami benar-benar salah. Malaysia adalah negara yang sangat berbeza. Mereka digerakkan oleh kasih sayang, bukan keuntungan. Saya mengangguk. Saya rasa akhirnya saya melihat Malaysia yang sebenar. Apabila penyiasatan kami di Malaysia hampir berakhir, sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Salah seorang pegawai Afrika yang melawat Malaysia bersama kami tiba-tiba rebah. Ia adalah Amina, pegawai kerjasama pembangunan dari Ethiopia.
Ia berlaku semasa kami sedang makan malam di hotel. Wajah Amina tiba-tiba menjadi pucat, dan dia mula berpeluh dingin. "Amina, kamu oke?" tanya saya. "Kepala saya sangat sakit," katanya dengan kesakitan. Saat berikutnya, dia pingsan dan rebah. Kami segera memanggil ambulans, dan Amina dikejarkan ke hospital besar terdekat. Kami juga bergegas ke hospital. Semasa menunggu di hadapan bilik kecemasan, saya bergetar karena bimbang. Amina adalah wanita yang sihat berusia pertengahan 40 komaan. Apa yang berlaku? 30 menit kemudian, seorang dokter keluar. Ekspresinya serius. Pesakit nampaknya telah dijangkiti penyakit tertentu. Kami sedang menjalankan ujian kecemasan untuk diagnosis yang tepat. "Penyakit?" tanya saya. "Ya, ia adalah penyakit yang jarang berlaku di kawasan seperti Ethiopia atau Kenya, dan hampir tidak pernah dilihat di Malaysia. Kami sedang memanggil pasukan pakar sekarang." Saya berasa terdesak. Penyakit tropika yang jarang berlaku di Malaysia, adakah dia akan mendapat rawatan yang sewajarnya? Tetapi kebimbangan saya tidak berasas. Hanya dalam 1 jam, hospital itu berubah sepenuhnya. Pasukan perubatan kecemasan dibentuk, dan pakar terbaik di hospital itu berkumpul. Perkara yang mengejutkan adalah seterusnya. Hospital itu segera mengaktifkan sistem diagnosis kecerdasan buatan (AI) mereka. Sistem ini disambungkan ke pangkalan data perubatan global dan boleh menganalisis puluhan ribu kes penyakit jarang berlaku. Pada masa yang sama, hospital itu memulakan persidangan video masa nyata dengan pakar penyakit tropika di Afrika. Pakar dari Kenya, Ethiopia, dan Afrika Selatan menyertai secara dalam talian. Ia pukul 2 pagi waktu Malaysia, tetapi mereka boleh berhubung dengan begitu cepat, Victor bersuara dengan terkejut. Doktor yang merawat menjelaskan kepada kami telah membina rangkaian perubatan global, supaya pesakit di mana sahaja di dunia boleh mendapat rawatan terbaik. 2 jam kemudian, diagnosis keluar. Amina telah dijangkiti parasit tropika yang membawa maut, dan nyawanya dalam bahaya jika tidak dirawat segera. Masalahnya ialah obatnya. Malaysia tidak mempunyai obat itu. Ia tidak disimpan kerana penyakit itu terlalu jarang berlaku. Saya berputus asa. Apa yang perlu dilakukan sekarang? Tetapi, pasukan perubatan Malaysia tidak berputus asa. Mereka segera menghubungi Pertubuhan Kesihatan Sedunia, WHO, dan mengesahkan lokasi simpanan ubat terdekat, Singapura. 6 jam penerbangan dari Singapura ke sini. "Itu terlalu lambat," kata saya. Doktor yang merawat menggeleng. "Kami ada cara lain." Hospital itu berhubung dengan Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM. Pesawat pengangkut TUDM digerakkan dalam kecemasan, terbang ke Singapura dan membawa ubat itu dalam hanya 4 jam. Sementara itu, pasukan perubatan berusaha sedaya upaya untuk menstabilkan keadaan Amina. Mereka berjuang sepanjang malam untuk menyelamatkan satu nyawa. Pukul 5 pagi, ubat itu tiba dan diberikan serta-merta, kaki tangan perubatan masih tegang. Saya memerhati seluruh proses itu di koridor di luar bilik kecemasan. Setiap kali dokter yang merawat keluar masuk dari bilik Amina, saya bertanya kepadanya, adakah dia oke? Adakah dia pulih? Dia menjawab dengan tenang setiap kali, "Kami melakukan yang terbaik. Kami tidak akan berputus asa terhadapnya." Dalam pandangannya, saya melihat keazaman yang kuat. Ini bukan sekadar tugas profesional. Ini adalah tanggung jawab terhadap satu nyawa dan penghormatan terhadap manusia. Pukul 9 pagi, berita baik akhirnya tiba. Amina sedar dan keadaannya stabil. Saya bergegas ke bilik wad. Amina berbaring di katil, tetapi matanya terbuka, dan dia tersenyum. Doktor yang merawat memegang tangannya dan berkata, "Anda seorang yang kuat. Anda akan baik-baik saja sekarang." Amina berkata dengan suara perlahan, "Terima kasih. Terima kasih kerana menyelamatkan nyawa saya." Doktor itu menggeleng. "Kami berjanji tidak akan berputus asa terhadap Anda. Anda adalah tetamu penting kami. Dan yang lebih penting, Anda adalah rakan seperjuangan kami." Apabila saya keluar dari bilik wad, Victor dan Karl berada di sana. Air mata mengalir di mata mereka. Victor mendekati saya dan berkata, "Alexander,
kami benar-benar salah. Malaysia adalah negara yang benar-benar istimewa. Karl menundukkan kepalanya. Maafkan keangkuhan kami. Kami melihat Malaysia hanya dengan angka dan statistik. Tetapi nilai sebenar Malaysia bukan pada angka. Ia adalah manusia. Semangat untuk tidak berputus asa terhadap satu nyawa. Saya menepuk bahu mereka. Tidak perlu kata-kata. Kami semua sedar perkara yang sama. Kekuatan Malaysia bukanlah teknologi, ekonomi, atau budaya. Ia adalah hati yang ikhlas yang prihatin terhadap manusia. Beberapa hari semasa Aminah pulih, saya duduk di bilik hotel, termenung panjang. Di luar tingkap, pemandangan Kuala Lumpur kelihatan. Kini, bandar ini kelihatan sama sekali berbeza daripada kali pertama saya tiba. Ia bukan sekadar bangunan dan jalan raya. Di dalamnya, tersemat peluh dan air mata, harapan dan impian orang ramai. Saya membuka komputer riba dan mula meringkaskan semua pengalaman saya. Perjalanan ini bermula dengan dua misteri. Mengapa kaki tangan PBB mahukan Malaysia? Mengapa 70 negara membangun memilih Malaysia? Kini, jawabannya jelas. Dan jawaban itu berhubung dengan satu perkara. Malaysia tahu apa itu kesakitan. 70 tahun yang lalu, mereka adalah sebahagian daripada negara membangun. Mereka terpaksa menerima bantuan, berjuang untuk pembangunan. Tetapi mereka tidak berputus asa. Mereka bangkit dan menjadikan yang mustahil menjadi mungkin. Dalam proses itu, mereka belajar apa itu kesakitan, betapa pentingnya harapan, dan betapa besarnya kuasa bantuan yang ikhlas. Itulah sebabnya Malaysia berbeza. Apabila mereka membangunkan teknologi, mereka memikirkan manusia lebih daripada keuntungan. Apabila mereka membantu negara-negara membangun, mereka tidak memandang rendah. Mereka berjalan bersama di sebelah mereka. Apabila mereka bekerja sama, mereka melakukannya dengan hati yang ikhlas. Inilah sebab mengapa kaki tangan muda PBB mahukan Malaysia. Mereka melihat di Malaysia bahwa nilai sebenar PBB direalisasikan teknologi digunakan untuk manusia, dan kerjasama lahir dari hati yang ikhlas. Sebab mengapa negara-negara membangun memilih Malaysia adalah sama. Malaysia memahami kesakitan mereka kerana Malaysia telah melalui jalan yang sama. Malaysia melayan mereka sebagai rakan kongsi yang setara, bukan mengasihani, tetapi ingin berkembang bersama. Saya mula menaip di papan kekunci, bagian kesimpulan laporan saya. Malaysia bukan lagi hanya sebuah negara Asia kecil. Malaysia adalah model kerjasama baru untuk kemanusiaan. Mereka telah membuktikan bahwa kerjasama yang ikhlas adalah mungkin, bahwa teknologi boleh menjadi kasih sayang, dan bahwa mereka yang mengalami kesakitan boleh menjadi penyembuh yang terbaik. Saya berhenti sejenak dan melihat ke luar tingkap. Kita mesti belajar dari Malaysia. Apa itu kerjasama sebenar? Apa itu perpaduan sebenar? Dan kita mesti membina dunia yang lebih baik bersama-sama dengan Malaysia. Saya menyemak semula tajuk laporan itu, Malaysia, kuasa mereka yang mengenal duka. Kini, tajuk ini terasa sangat sesuai. Keesokan harinya, Aminah pulih sepenuhnya dan dapat makan malam bersama kami. Dia melihat kami dengan wajah yang ceria dan berkata, "Saya tidak tahu bagaimana untuk berterima kasih kepada pasukan perubatan Malaysia yang menyelamatkan nyawa saya." Saya berkata kepadanya, "Pengalaman Anda telah memberikan kami pengajaran yang paling penting." Ia menunjukkan kepada kami apa nilai sebenar Malaysia. Victor menambah, "Kami kini yakin Malaysia adalah harapan baru komuniti antarabangsa." Malam itu, seluruh pasukan penyiasat berkumpul dan menyimak laporan akhir. Semua bersetuju. Laporan ini bukan sekadar laporan penyiasatan, tetapi dokumen yang akan menunjukkan masa depan komuniti antarabangsa. Sehari selepas tiba di Geneva, saya dijadwalkan untuk membentangkan laporan itu di Dewan Perhimpunan Agung PBB. Dewan mesyuarat dipenuhi dengan eksekutif. Setiausaha Agung juga hadir. Saya berdiri di podium. Saya gemetar, tetapi pada masa yang sama, penuh keyakinan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, pasukan penyiasat kami telah melawat Malaysia selama 3 minggu yang lalu dan menyiasat dua fenomena. Pertama, mengapa kaki tangan baru PBB secara besar-besaran memilih Malaysia? Kedua,
Mengapa 70 negara membangun secara serentak memilih Malaysia sebagai rakan kerjasama keutamaan utama? Bilik mesyuarat menjadi sunyi sepi. Pada mulanya, kami juga tertanya-tanya. Malaysia adalah kelas pertama dari segi saiz ekonomi dunia, tetapi mengapa ia mendapat sokongan sedemikian mengatasi Amerika Syarikat, China, dan Eropa? Saya memaparkan slide pertama di skrin. Graf yang meringkaskan 70 tahun sejarah Malaysia. Jawabannya ada di sini. Pada tahun 1950-an, Malaysia adalah salah satu negara membangun yang bergelut. Pendapatan per kapita adalah rendah, dan ia telah menerima bantuan antarabangsa. Tetapi 70 tahun kemudian, Malaysia telah menjadi negara maju. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah berlaku sebelum ini dalam sejarah manusia. Saya beralih ke slide seterusnya. Tetapi yang penting bukan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Yang penting ialah apa yang Malaysia pelajari dalam proses itu. Apa itu kesakitan, betapa pentingnya harapan, dan betapa besarnya kuasa bantuan yang ikhlas. Saya memperkenalkan testimoni Kenneth dan Amina. Semasa saya menyampaikan kata-kata mereka, saya merasakan suasana di bilik mesyuarat berubah. Diplomat Kenya berkata, Amerika Syarikat memberi kami wang, dan China membina infrastruktur. Tetapi Malaysia memandang mata kami. Bunyi riuh rendah kedengaran dari bilik mesyuarat. Inilah perbezaannya, tuan-tuan dan puan-puan. Malaysia melihat negara-negara membangun sebagai rakan kongsi yang setara. Bukan mengasihani, tetapi ingin berkembang bersama. Kerana Malaysia juga pernah berada di tempat itu pada masa lalu. Saya menerangkan setiap projek teknologi Malaysia, sistem ramalan AI, bantuan drone, teleperubatan. Dan yang paling penting, saya menekankan fakta bahawa teknologi-teknologi itu digerakkan oleh kemanusiaan, bukan keuntungan. Saintis muda Malaysia berkata, teknologi kami tidak sempurna, tetapi kami tidak boleh berputus asa kerana kami telah melihat pandangan mata kanak-kanak yang kelaparan. Akhirnya, saya menceritakan kisah menyelamatkan nyawa Amina. Bagaimana pasukan perubatan Malaysia berjuang sepanjang malam untuk menyelamatkan satu nyawa. Bagaimana tentera udara Diraja Malaysia, 2DM, digerakkan untuk membawa ubat. Inilah Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Malaysia melihat setiap nyawa di sebalik angka dan statistik. Mereka menghormati setiap manusia, tanpa mengira kewarganegaraan atau bangsa. Saya menutup persembahan saya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, Malaysia bukan lagi negara kecil. Malaysia adalah rakan kongsi yang merealisasikan nilai-nilai yang harus dikejar oleh PBB. Kami mencadangkan untuk meningkatkan status Malaysia sebagai rakan kerjasama strategik PBB dan mengkaji model kerjasama pembangunan Malaysia sebagai standar antarabangsa. Apabila pembentangan berakhir, terdapat keheningan yang mendalam di bilik mesyuarat. Dalam keheningan itu, saya merasakan sesuatu sedang berubah. Setiausaha Agung berdiri. Ekspresinya serius. Alexander, ini adalah laporan yang cemerlang. Laporan ini akan menjadi dokumen penting yang menunjukkan hala tuju masa depan PBB. Tepukan gemuruh meletus dari bilik mesyuarat, saya menghela nafas lega. Selepas mesyuarat, ramai eksekutif menghampiri saya dan meminta untuk bersalaman. Di mata mereka, kini terdapat pengiktirafan baru terhadap Malaysia. Saya sadar, laporan ini bukan sekadar dokumen yang menerangkan fenomena, tetapi akan menjadi pemangkin yang akan menghasilkan perubahan. Dalam beberapa hari selepas pembentangan laporan saya, perkara yang menakjubkan berlaku satu demi satu. Pertama, laporan saya tersebar dengan pantas di dalam PBB. Walaupun sebelum diedarkan secara rasmi, ramai pengurus jabatan meminta salinan. Reaksi mereka yang membacanya adalah sama. Inilah kebenaran yang perlu kita ketahui. Seminggu kemudian, sebahagian kandungan laporan itu dibocorkan kepada media. New York Times menyiarkan artikel pertama, dan media utama dunia segera menyusul. PBB mengemukakan Malaysia sebagai model kerjasama baru. Mengapa negara membangun memilih Malaysia? Kuasa mereka yang mengenal duka. Falsafah kerjasama antarabangsa Malaysia. Artikel-artikel itu kebanyakannya positif. Terutamanya, tindak balas daripada media negara-negara membangun adalah berapi-api. Sebuah akhbar di Kenya menulis dalam editorial,
Akhirnya, keretakan sedang berlaku dalam orde antarabangsa, berpusatkan barat. Malaysia adalah harapan baru kami. Sebuah stesen TV Ethiopia membuat liputan laporan saya. Amina sendiri muncul dan menceritakan pengalamannya. Badan antarabangsa juga mula bergerak. Pertubuhan Kesihatan Sedunia memanggil mesyuarat kecemasan dan mencadangkan projek untuk menyebarkan sistem teleperubatan Malaysia ke negara-negara berpendapatan rendah di dunia. UNICEF mula merancang untuk menyelesaikan masalah kebuluran di Afrika menggunakan teknologi pertanian pintar Malaysia. UNESCO menubuhkan pasukan petugas untuk mengkaji model pendidikan Malaysia. Semua perubahan ini berlaku dalam masa hanya sebulan. Saya tidak dapat mempercayainya. Laporan saya telah mencetuskan gelombang yang begitu besar. Tetapi perubahan yang paling menakjubkan ialah perubahan sikap kerajaan negara-negara. Kesatuan Eropah mengumumkan akan mengkaji semula perkongsian strategik dengan Malaysia. Perdana Menteri Jerman melawat Malaysia dan mencadangkan kerjasama dalam bidang pembangunan. Jabatan Negara Amerika Syarikat menubuhkan pasukan khas untuk mengkaji model kerjasama pembangunan Malaysia. Rumah Putih mendefinisikan semula Malaysia sebagai rakan kongsi utama dalam strategi Indo-Pasifik mereka. Malah China mengubah pendiriannya. Kementerian Luar China mencadangkan kerjasama 3 pihak dengan Malaysia. Mereka mahu memasukkan know-how Malaysia ke dalam projek satu jalur satu jalan mereka. Perubahan yang paling dramatik berlaku pada sidang kemuncak ketua negara-negara membangun. Di tempat di mana 70 ketua negara berkumpul, Malaysia diangkat sebagai negara pengerusi kehormat, dan mereka mengeluarkan kenyataan bersama. Kami mengiktiraf Malaysia sebagai rakan kongsi kami yang sebenar. Malaysia memahami kesakitan kami, menghormati impian kami, dan berjalan bersama kami. Saya menonton semua berita ini, terkejut. Saya hanya merekodkan kebenaran, tetapi kebenuan itu menggerakkan dunia. Pada suatu petang, Victor menelepon. Alexander, kamu sudah lihat? Rusia juga memutuskan untuk memperkukuh kerjasama dengan Malaysia. Saya, yang begitu sinis, kini terpaksa mengakui bahwa saya salah. Karl juga menghubungi. Alexander, kerajaan Brazil memutuskan untuk pakai teknologi pertanian Malaysia, projek untuk orang asli di rantau Amazon. Saya akan menyertai projek itu. Saya terharu dengan perubahan mereka. Kami semua telah belajar sesuatu di Malaysia. Berita yang paling menggembirakan datang dari Isabella. Tuan Pengarah, penempatan saya ke pejabat PBB Malaysia telah diluluskan. Impian saya tercapai. Saya mengucapkan tahniah dari hati. Kamu akan melakukan kerja yang cemerlang di sana. Sebulan kemudian, Perhimpunan Agung PBB diadakan. Saya dijemput sebagai penceramah khas dan berkongsi pengalaman saya. Wakil negara yang dihormati, sebelum saya pergi ke Malaysia, saya terperangkap dalam prejudis, tetapi Malaysia mengajar saya. Kerjasama sebenar lahir dari empati, bukan kuasa. Kepimpinan sebenar adalah berjalan bersama di sebelah, bukan memandang rendah dari atas. Tepukan gemuruh standing ovation meletus dari Dewan Perhimpunan Agung. Malam itu, di bilik hotel, saya melihat keluar tingkap, bintang-bintang bersinar di langit malam Paris. Saya berpikir, semua perubahan ini bermula dari hanya satu laporan. Tidak, lebih tepat, ia bermula dari keikhlasan satu negara. Saya belajar bahwa kebenaran pada akhirnya akan mengubah dunia. 3 bulan selepas pembentangan laporan, PBB secara rasmi melancarkan program baru, namanya Global Hope Partnership Perkongsian Harapan Global. Matlamat program ini jelas, untuk menetapkan model kerjasama pembangunan Malaysia sebagai standar antarabangsa dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Setiausaha Agung melantik saya sebagai ketua program ini. Pada mulanya saya merasakan beban itu berat, tetapi saya segera yakin bahwa ini akan menjadi kerja yang paling bermakna dalam hidup saya. Projek pertama adalah di Afrika. Ia bermula dari Kenya dan Ethiopia. Dengan rancangan untuk meluaskan ke 10 negara jiran, saya melawat Malaysia sekali lagi. Kali ini, bukan sebagai pasukan penyiasat, tetapi sebagai rakan kongsi. Kerajaan dan syarikat Malaysia bekerja sama secara aktif. Mereka menyediakan teknologi, pakar, dan juga bantuan keuangan.
Tetapi yang paling penting ialah mereka berkongsi semangat mereka. 6 bulan selepas program dimulakan, saya melawat sebuah perkampungan di Kenya. Di sini, sistem ladang pintar Malaysia telah dipasang. Ketua kampung dengan bangganya menunjukkan ladang itu kepada saya. Dengan ini, kami boleh menanam tanaman sepanjang tahun. Anak-anak kami boleh pergi ke sekolah. Wajahnya penuh harapan. Saya tahu betapa berharganya harapan itu. Di kampung jiran, pusat teleperubatan telah ditubuhkan. Doktor Malaysia mendiagnosis pesakit tempatan melalui panggilan video. Seorang nenek memegang tangan saya dan berkata, "Saya tidak perlu pergi ke bandar yang jauh lagi untuk ke hospital. Saya boleh mendapat rawatan yang baik di sini." Saya bersyukur kepada rakyat Malaysia. Saya melihat air mata di matanya, air mata kesyukuran. Di Ethiopia, terdapat hasil yang lebih besar. Petani tempatan yang dilatih di Pusat Teknologi Pertanian Malaysia kini pergi ke kampung lain untuk mengajar teknologi. Amina, yang menemani saya, berkata, "Lihat, sekarang kami menyebarkannya sendiri. Seperti yang Malaysia ajar, kami juga membantu orang lain. Inilah kerjasama pembangunan yang sebenar. Bukan sekadar memberi bantuan, tetapi memupuk keupayaan untuk berkembang sendiri." Setahun kemudian, saya membentangkan hasil proyek itu di Ibu Pejabat PBB. Perkongsian Harapan Global berjaya dilaksanakan di 10 negara Afrika, 5 negara Asia, dan 3 negara Amerika Latin pada tahun pertama. Seramai 500.000 orang mendapat manfaat secara langsung, dan beneficiari tidak langsung mencecah 2 juta orang. Tetapi yang lebih penting daripada angka adalah perubahan itu. Pencapaian yang paling penting ialah penduduk tempatan mula mempercayai kekuatan mereka sendiri. Mereka kini percaya bahwa mereka juga boleh membangun, dan kepercayaan itu menghasilkan perubahan sebenar. Selepas pembentangan, permintaan untuk menyertai program itu membanjiri dari banyak negara. Perkongsian harapan global berkembang pesat, dan kini lebih 50 negara terlibat. Saya merasakan kepuasan yang mendalam semasa memerhati seluruh proses ini. Semangat yang saya terima di Malaysia kini merebak ke seluruh dunia. Pada suatu hari, saya menerima jemputan daripada Menteri Luar Malaysia untuk menyampaikan ukap tama di Forum Kerjasama Pembangunan Antarabangsa yang diadakan di Kuala Lumpur. Saya tiba di Kuala Lumpur dan berdiri di pentas forum. Wakil dari 50 negara di dunia duduk di kerusi penonton. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, 2 tahun lalu, saya pertama kali datang ke Malaysia. Pada masa itu, saya sinis. Tetapi, Malaysia mengajar saya bahwa kuasa sebenar tidak datang dari kuasa ketenteraan atau ekonomi, tetapi dari empati dan perpaduan. Saya memandang sekeliling penonton. Anda semua yang berada di sini hari ini adalah saksi kebenaran itu. Kita bersama-sama membuktikan bahwa dunia yang lebih baik adalah mungkin. Tepukan gemuruh seperti ribut meletus dari dewan. Malam itu, saya melihat Sungai Klang sekali lagi. Pemandangan malam yang pertama kali saya lihat 2 tahun lalu. Tetapi kini, ia kelihatan sama sekali berbeza. Bukan sekadar bandar, tetapi sebagai simbol harapan. 5 tahun berlalu, saya kini menjadi Timbalan Setiausaha Agung PBB, mengetuai bidang kerjasama pembangunan antarabangsa. Di dinding pejabat saya, beberapa gambar digantung. Petani yang tersenyum di ladang Kenya, pesakit yang dirawat di pusat perubatan Ethiopia, dan gambar pasukan penyiasat semasa lawatan ke Malaysia. Di antara mereka, ada satu gambar yang paling kerap saya lihat. Gambar yang diambil sejurus selepas Amina pulih dari sakitnya. Setiap kali saya melihat gambar itu, saya teringat emosi pada hari itu. Pada suatu petang, seorang pegawai muda melawat pejabat saya. Dia adalah kaki tangan baru, Tuan Timbalan Setiausaha Agung. Impian saya adalah untuk bekerja di PBB. Terutamanya, saya ingin bekerja dengan Malaysia seperti Tuan Timbalan Setiausaha Agung. Saya tersenyum. Mengapa Malaysia? Saya membaca laporan Tuan Timbalan Setiausaha Agung Malaysia, kuasa mereka yang mengenal duka. Laporan itu mengubah hidup saya. Saya mahu melakukan kerja yang ikhlas seperti itu. Saya melihat anak muda itu, mengingati diri saya 5 tahun yang lalu. Betapa saya terperangkap dalam prejudis, betapa saya angkuh,
Saya ada satu nasihat untuk kamu, kata saya. Kamu tidak boleh memahami Malaysia hanya dengan laporan atau statistik. Kamu perlu pergi ke sana dan merasakannya sendiri. Lihat mata mereka, dengar kisah mereka, bekerjalah bersama mereka. Barulah kamu akan tahu Malaysia yang sebenar. Anak muda itu mengangguk dengan pandangan yang serius. Selepas dia keluar, saya melihat keluar tingkap. Cahaya matahari petang di Kuala Lumpur menerangi pejabat. Saya tahu bahwa kata sifat yang dilekatkan pada nama saya telah berubah. Dahulu, ia adalah tenang dan berpengalaman. Tetapi sekarang, saya dipanggil pakar yang paling memahami Malaysia. Saya bangga dengan perubahan itu. Kerana ia adalah bukti bahwa saya terbuka untuk belajar, bukti bahwa saya memecahkan prejudis dan menerima kebenaran. Dalam tempo 5 tahun yang lalu, saya telah melawat Malaysia puluhan kali. Setiap kali saya melawat, saya mempelajari sesuatu yang baru. Malaysia terus berkembang dan berkongsi pembangunan itu dengan dunia. Perkongsian harapan global kini telah berkembang kepada lebih 80 negara, jutaan orang mendapat manfaat, dan kehidupan mereka benar-benar berubah. Tetapi perubahan yang paling penting ialah persepsi komuniti antara bangsa. Kini, orang ramai sadar, kerjasama yang sebenar adalah mungkin. Perpaduan sebenar lahir dari empati, bukan kuasa. Pada waktu petang, dalam perjalanan pulang ke rumah, saya singgah di kedai buku. Di sudut buku baru, terdapat buku saya. Tajuknya, Kuasa Mereka yang Mengenal Duka, Apa yang Malaysia Ajarkan kepada Dunia. Buku itu menjadi bestseller dan diterjemahkan ke 20 bahasa. Ia digunakan sebagai bahan pengajaran di universiti-universiti di seluruh dunia. Saya mengambil buku itu dan membuka halaman pertama. Kata pengantar menarik perhatian saya. Buku ini adalah kisah tentang perubahan seorang manusia. Bagaimana seorang yang terperangkap dalam prejudis menemui kebenaran. Bagaimana seorang yang angkuh belajar kerendahan hati. Dan yang paling penting, kisah bagaimana satu negara boleh mengubah dunia. Saya menutup buku itu dan tersenyum. Mengingati diri saya 5 tahun lalu, saya berpikir, saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan menjadi diri saya yang sekarang. Tetapi Malaysia mengajar saya bahwa perubahan adalah mungkin, dan perubahan itu bermula dengan keberanian untuk menghadapi kebenaran. Setahun lagi berlalu, saya kini diambang persaraan. Tahun terakhir saya dalam perkhidmatan PBB selama lebih 30 tahun. Acara rasmi terakhir saya ialah ucapan negara di Perhimpunan Agung PBB. Saya berdiri di podium. Wakil dari pelbagai negara di dunia duduk di kerusi penonton. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, hari ini, saya melihat kembali 30 tahun perkhidmatan saya di PBB, dan ada satu perkara yang saya yakin, yang mengubah dunia bukanlah kuasa, tetapi empati. Saya berhenti sebentar dan melihat sekeliling penonton. 6 tahun lalu, saya melawat Malaysia untuk menyiasat. Pada masa itu, saya sinis, dan penuh prejudis. Tetapi Malaysia mengajar saya apa itu perpaduan sebenar yang hanya boleh diberikan oleh mereka yang mengenal kesakitan. Suara saya bergetar. Malaysia, 70 tahun lalu, adalah salah satu negara membangun. Tetapi mereka tidak berputus asa. Mereka bangkit, dan kini mereka membantu orang lain untuk bangkit. Mereka telah membuktikan bahwa kuasa sebenar datang dari empati dan perpaduan, bukan kuasa ketenteraan atau ekonomi. Saya menyampaikan kata-kata terakhir saya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita mesti belajar dari Malaysia, bahwa kerjasama sebenar adalah berjalan bersama di sebelah, bukan memandang rendah dari atas. Bahwa kepimpinan sebenar adalah berkongsi harapan, bukan memonopoli kuasa, dan yang paling penting, bahwa kesakitan masa lalu boleh menjadi harapan masa depan. Tepukan gemuruh standing ovation meletus dari Dewan Perhimpunan Agung. Dalam tepukan itu saya teringat kembali 6 tahun yang lalu. Selepas ucapan itu, ramai orang datang untuk mengucapkan tahniah kepada saya. Antaranya ialah Rafael. Dia kini menjadi eksekutif di pejabat PBB Malaysia. Tuan Pengarah, tidak, Tuan Timbalan Setiausaha Agung. Terima kasih. Kerana Anda, saya dapat merealisasikan impian saya. Isabella juga datang dari Malaysia. Tuan Pengarah, ingatkah pertemuan pertama kita? Apabila saya berkata Malaysia adalah harapan, Tuan ketawa, kan?
Saya ketawa dan berkata, betapa bodohnya saya pada masa itu. Malam itu, saya menulis diari terakhir saya di bilik hotel. Hari ini, kehidupan saya di PBB berakhir. Tetapi apa yang saya pelajari akan kekal selama-lamanya. Apa yang Malaysia ajarkan kepada saya, kuasa mereka yang mengenal duka, nilai perpaduan sebenar. Ini telah mengubah hidup saya sepenuhnya. Saya kini yakin, Malaysia bukan sekadar sebuah negara, tetapi harapan untuk kemanusiaan. Mereka telah membuktikan bahwa dunia yang lebih baik adalah mungkin. Saya meletakkan pen saya dan melihat keluar tingkap. Langit malam yang dipenuhi bintang kelihatan, saya tersenyum. Perjalanan saya sudah berakhir, tetapi perubahan yang dimulakan oleh Malaysia akan berterusan. Dan perubahan itu akhirnya akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Bagaimana kisah Alexander? Kekuatan sebenar Malaysia bukanlah teknologi atau ekonomi, tetapi perpaduan yang ikhlas yang hanya boleh diberikan oleh mereka yang mengenal kesakitan. Untuk berkongsi kebanggaan kita bersama melalui kisah ini, dan untuk memberitahu dunia nilai sebenar Malaysia, sila kongsi video ini. Sila tekan like dan subscribe juga. Terima kasih.